Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, bertemu lagi kita dalam sesi slot video ringkas, tazkirah ringkas. Okey, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Okey, di sini saya ada satu perkongsian kepada tuan-tuan dan puan, nak cerita sedikit tentang pengalaman saya sendiri. Okey, cerita sikitlah tentang orang kata apa? Pentingnya ilmu, pentingnya kefahaman tentang pengurusan jenazah. Tuan-tuan dan puan-puan, tolong ambil cakna. Generasi muda ke, generasi tua ke, tak kisahlah. Bukan tua bermaksud tua ni tuan-tuan umur, bukan. Kita cerita tentang generasi tua ini bermaksud dia punya pengalaman dia lebih. Pengalaman dia lebih. Okey tuan-tuan? Baik. Tak kisahlah generasi muda ke, generasi tua ke, tolong ambil berat, tolong ambil cakna tentang pengurusan jenazah. Pentingnya ilmu pengurusan jenazah tuan-tuan dan puan. Kerana apa tuan-tuan dan puan? Okey, satu, okey, saya nak cerita sedikit tentang pengalaman saya sendiri tuan-tuan. Tuan-tuan, pengurusan jenazah sekarang ni, zaman ini, okey, zaman sekarang bukan murah. Saya ulang, bukan murah tuan-tuan dan puan. Okey, mudah bicara tuan-tuan dan puan. Pengalaman saya, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak ada 2,000 dalam tangan, tuan-tuan tak ada 2K, tuan-tuan jangan mati. Okey, maaf saya cakap, bukan melawak kasar tuan-tuan, tapi ini fakta. Okey, pengalaman saya tuan-tuan. Okey, kami pernah ada satu mangsa, okey, kami ada satu mangsa yang mai mengadu dekat kami, saya kena bapa arwah ayah dia meninggal. Okey, dia ambil pengurusan jenazah NGO masjid sekian-sekian dan dia kena 1,800 sebab mati tengah malam pukul 2 pagi. Kemudian bukan anak karya. Dua perkara ini menyebabkan pengurusan jenazah bertambah mahal. Asalnya 1,300, 1,200, tetapi dua sebab ini, mati tengah malam, mati bukan anak karya, tambah duit tambah. Okey, so tuan-tuan, tolong ambil berat tentang pengurusan jenazah. Benda sangat mudah tuan-tuan, sangat orang kata apa, easy. Tetapi jangan disebabkan benda mudah kita ambil tak tahu. Kita buat-buat tak tahu, kita buat-buat tak tahu. Sebab apa? Sebab sekarang dah ada ATK masjid, sekarang dah ada NGO banyak dah. Kita pun buat-buat tak tahu. Tuan-tuan, tolong, saya minta tuan-tuan, saya merayu kat tuan-tuan, tolong ambil penting tentang ilmu pengurusan jenazah. Okey? Sebab apa tuan-tuan? Bila mana kita dah ada ilmu pengurusan jenazah, kita sendiri yang boleh uruskan jenazah waris kita. Mak ayah kita, isteri, suami kita, anak-anak kita, adik-beradik kita. Kita sendiri yang turun, kita sendiri yang hulurkan tangan kita, sentuh badan waris kita, kita mandikan mereka, mandikan beliau. Okey, contoh. Itu pentingnya ilmu pengurusan jenazah tuan-tuan. Wallahu ta'ala a'lam. Okey, saya minta ampun dan maaf kalau ada salah dan silap dalam tutur bicara saya sebentar tadi. Okey, saya cerita based on pengalaman saya. Okey, kata Nabi, okey, ada sahabat Nabi pergi berjumpa dengan Nabi. Ya Rasulullah, Ja'far sudah meninggal. Ja'far sudah meninggal waktu peperangan tadi ya Rasulullah. Rasulullah kata apa? Rasulullah kata, pergi siapkan makanan untuk ahli keluarga dia. Tuan-tuan, itu kisah Nabi. Nabi arahkan sahabat-sahabat untuk sediakan makanan untuk waris si mati. Manakala sekarang ni zaman kita, tuan-tuan, zaman kita terbalik. Zaman kita terbalik. Kita yang pergi offer, pergi dekat rumah si mati, okey, kemudian kita buat tahlil, yasin dan sebagainya, tak ada masalah. Cuma kita offer diri nak pergi makan. Kita nak pergi makan. Hari ni makan apa? Tahlil. Hari ni ada kenduri tahlil dekat rumah Pak Mi'un. Makan apa? Pulut kuning. Jom kita pergi. Itu silapnya kita tuan-tuan dan puan. Sepatutnya waris, ada si mati, ada waris, kita jiran tetangga, kita yang perlu siapkan makanan, kita yang perlu hulurkan bantuan kepada waris mati. Sebab apa tuan-tuan? Bayangkanlah tuan-tuan. Saya minta tuan-tuan bayangkan sejenak. Si mati adalah lelaki, suami, ayah ni. Si mati ni, lelaki ni. Okey, dialah suami, dialah ayah.
Okey, dialah punca pendapatan. Meninggalkan seorang isteri, meninggalkan 3 orang anak. Situasi ini berlaku kepada NGO kami. Okey, saya ceritakan based on pengalaman saya. Baik, situasi ini si mati meninggalkan seorang isteri, kemudian si isteri ini tidak ada apa-apa pekerjaan, tidak ada income, tidak ada apa-apa duit. Baik, seterusnya dia tinggalkan, arwah meninggalkan 3 orang anak yang masih bersekolah. Tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana keadaan, bagaimana situasi keluarga si mati tadi? Tuan-tuan, boleh bayangkan tak? Bayangkan kita, kita join pergi ke rumah si mati, keluarga si mati untuk baca tahlil dan yasin. Kita pergi makan kat rumah tersebut. Sampai hati atau tidak? Tuan-tuan, saya minta maaf tuan-tuan kalau ada salah dan silap saya cakap ni tuan-tuan, tetapi saya bercakap atas fakta. Tuan-tuan, Nabi kata sediakan, wahai para sahabat, sediakan makanan untuk keluarga Ja'far, keluarga si mati. Bukan keluarga Ja'far yang sediakan makanan. Kita twist. Terbalik. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tahu dah betapa pentingnya ilmu pengurusan jenazah. Betul? So, saya galakkan tuan-tuan untuk pergi mencari ilmu pengurusan jenazah. Baik, sekarang ni saya nak kongsikan beberapa tips untuk tuan-tuan bila maknanya berlaku kematian pada ahli keluarga kita. Apa yang perlu kita buat kalau berlakunya kematian dalam ahli keluarga kita? Tuan-tuan, di sini saya nak kongsikan beberapa tips. Yang pertama tuan-tuan, jangan gopoh gapah, jangan cuak, jangan panik. Boleh? Itu yang pertama. Berlakunya kematian, sabar. Istighfar banyak-banyak, sabar. Sebab apa? Allah dah kata dah, Allah dah berfirman dalam Al-Quran, kullu nafsin zaiqatul maut. Setiap orang yang hidup, setiap yang bernyawa akan merasai kematian. Tuan-tuan, itu kata-kata Allah. Takkan kita nak nafikan kata-kata Allah. Betul? Saya, manusia biasa, tuan-tuan, ahli keluarga kita akan merasai kematian, tuan-tuan. So, bila mana berlakunya kematian, anda jangan panik, anda sabar. Baik, seterusnya, yang kedua, hubungi ahli keluarga anda yang jauh ke yang dekat ke, maklumkan kepada mereka. Maklumkan kepada mereka bahawasanya si fulan telah meninggal dunia. Boleh. Yang ketiga, telefon ambulans ataupun pihak berkuasa untuk maklumkan kepada mereka tentang kematian. Ini kalau kata berlaku kematian di rumah. Kalau kata berlaku kematian di rumah, untuk pastikan, untuk mereka datang untuk pastikan betul-betul meninggal dunia. Sebab mereka adalah SOP mereka kan. So, call pihak hospital ataupun pihak hospital, maklumkan kepada mereka ada kematian. Kadang-kadang kalau kata mereka ni dia bukan mati, dia pengsan. Itu pihak hospital punya tindakan pula. Contoh, kadang-kadang dia tak meninggal, dia pengsan. Hospital akan ambil, naik ambulans, bawa ke hospital untuk buat pemeriksaan lanjut. Contoh, itu bahagian hospital lah. Baik, itu yang ketiga. Baik, seterusnya, kalau kata dah confirm meninggal dunia, kalau kata dah memang pasti meninggal dunia, kita pergi buat laporan polis. Buat laporan polis. Baik, seterusnya, bila mana kita dah buat report, kita dah maklumkan sekian-sekian dah meninggal dunia, kita hubungi pihak masjid. Kita call pihak masjid, maklumkan ahli karyah ini ada meninggal di hospital dan nak dikebumikan di tanah perkuburan masjid sekian-sekian. Maklumkan kepada pihak masjid untuk apa? Untuk kita mungkin claim kematian,
Dan juga kita nak maklumkan bila kita nak kebumikan, bila kita nak simpan arwah dekat tanah perkuburan. Di sini ada connection tuan-tuan dan puan. Ada tips-tips yang saya kongsikan kepada tuan-tuan. Ia sangatnya penting. Boleh ambil manfaat, boleh ambil iktibar. Okey, yang pertama jangan panik. Yang kedua, hubungi ahli keluarga anda yang dekat ke yang jauh ke, maklumkan kepada mereka. Yang ketiga, hubungi pihak hospital jikalau berlaku kematian di rumah anda. Yang keempat, buat report polis. Yang kelima, hubungi pihak masjid. Okey, tentang pengurusan jenazah. Pihak masjid ni ada banyak, tentang pengurusan jenazah, khairat kematian dengan pengurusan tanah perkuburan. Okey, wallahu taala a'lam. Kalau ada salah silap, itunya datang dari saya. Yang baik datang dari Allah, yang lemah dari saya. Saya minta ampun dan maaf kalau ada salah dan silap dalam tutur bicara sebentar tadi. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.